Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Okey, nama saya Muhammad Syahid Kemabihan Zahar, merupakan pelajar semester 2 tahun 2020 dalam bidang ijazah sarjana muda sains sukan sains kejurulatihan. Okey, bagi melengkapkan tugasan final assessment tahun 2020 dalam kursus HNF 3012, jadi saya memilih tajuk perbandingan epistemologi modernisme dan pasca modernisme, iaitu soalan nombor 3. Jadi sebelum kita masuk secara mendalam dalam epistemologi modernisme dan juga pasca modernisme, jadi terlebih dahulu saya ingin memberitahu apa itu epistemologi. Okey, epistemologi ialah gabungan dari dua perkataan, iaitu epistemo, pengetahuan, dan juga logis, akal. Jadi gabungan daripada dua perkataan epistemo dan juga logis tergabung dan terjadinya ialah epistemologi. Okey, epistemologi ini ialah satu hasil pemikiran manusia yang dapat diperoleh dengan hanya bertanyakan jawapan atas sesuatu masalah orang lain atau melakukan pemerhatian dan juga mengamati sesuatu masalah yang berlaku. Jadi kita boleh simpulkan epistemologi ini lebih kepada menghuraikan sesuatu masalah dengan melakukan pemerhatian bagaimana masalah itu berlaku dan mencari jalan penyelesaian. Okey, seterusnya kita masuk kepada modernisme. Apakah itu modernisme? Modernisme ni adalah pemikiran dan juga gerakan yang berjuang untuk menggantikan segala pemikiran yang dahulu agar pemikiran yang ada sekarang selaras dengan keadaan semasa yang pada ketika itu dianggap moden. Okey, jadi di sini modernisme, kita boleh simpulkan modernisme ini hanya untuk menukarkan pemikiran ataupun mengubah pemikiran dan juga melakukan satu gerakan untuk memastikan orang-orang yang berada pada zaman itu mempunyai satu pemikiran yang baru. Jadi agar mereka tidak terngiang-ngiang dengan pemikiran-pemikiran tradisional. Okey, modernisme ini berlaku kerana ada penentangan terhadap agama. Jadi bila berlaku penentangan terhadap agama, semestinya ia bertentangan dengan agama. Perbuatan ataupun pemikiran mereka semestinya bertentangan dengan agama. Okey, jadi mengapa pemikiran itu bertentangan dengan agama? Kerana ketika itu agama dianggap sangat kolot dan orang-orang pada ketika itu tidak memahami apa itu agama. Okey, jadi penentangan itu dianggap sebagai bertentangan dengan agama, walhal ianya ialah satu salah faham antara individu-individu yang tersebut. Okey, jadi modernisme ini lahir daripada pegangan sekularisme dan modernisme ini juga mula berkembang pada abad ke-18 apabila munculnya satu tamadun, iaitu tamadun barat yang diketahui oleh Charles Darwin, Sigmund Freud dan juga Karl Marx. Modernisme ini juga bertunjangkan akal fikiran sebagai hala tujuan ataupun kiblat. Okey, jadi di sini kita boleh simpulkan modernisme ini hanya menggunakan satu sahaja tujuan, hala tujuan, iaitu pemikiran, akal pemikiran. Jadi di sini hanya akal pemikiran sahaja yang diterima oleh pada ketika itu, pada zaman modernisme itu. Dan modernisme juga berkembang dan juga menentang dengan pemikiran dahulu ataupun dikenali sebagai pemikiran tradisional. Okey, seterusnya selepas kita mengetahui apa itu modernisme, jadi kita masuk kepada epistemologi modernisme. Okey, apa itu epistemologi modernisme? Okey, epistemologi modernisme ini ialah merangkumi pemikiran dan gerakan perkembangan atau satu revolusi pengetahuan yang semakin maju. Okey, epistemologi modernisme ini terdedah kepada pelbagai jenis ilmu. Okey, jadi di sini epistemologi modernisme ini dia adalah suatu pemikiran dan juga satu gerakan untuk memperkembangkan lagi dan juga memperkembangkan lagi ilmu pengetahuan yang mengikut arus kemodenan pada waktu itu. Okey, dari situ mereka melakukan satu revolusi antara satu kaum ataupun pada tamadun itu untuk memastikan semua orang mengetahui tentang modernisme ini. Okey, contoh ilmu-ilmu yang ada pada waktu ketika itu ialah ilmu fizik, kimia, biologi dan juga matematik dan banyak jenis lagi ilmu yang ada di situ. Okey, jadi
epistemologi modernisme ini mempunyai 5 konsep yang terdapat dalam modernisme. Okey, konsep yang pertama ialah kemodenan juggernaut, iaitu ruang dan masa. Okey, di sini kemodenan juggernaut ni kita boleh ambil contohnya sebagai contohnya dulu pada zaman dahulu, kalau kita tengok macam lembu, kita tengok lembu, kita hanya tahu kita boleh makan lembu tu dengan masak dia. Sebagai contohnya, kita masak daging lembu kan. Tapi dengan hasil pemikiran pada waktu ketika itu, ataupun hasil pemikiran modernisme ni, mereka mengolahkan daging lembu itu menjadi contohnya seperti daging patty burger, seperti itu. Okey, yang seterusnya ialah McDonaldisasi dan juga alat penggunaan baharu. Okey, seperti dahulu kita tengok kilang-kilang hanya menggunakan orang seperti kita untuk melakukan sesuatu kerja. Jadi hasil pemikiran modernisme, pemikiran baharu, mereka membuat contohnya seperti mesin-mesin dalam kilang. Jadi kurang penggunaan manusia dalam pembuatan sesuatu barang. Okey, yang ketiganya ialah kemodenan dan juga Holocaust. Okey, kemodenan juga Holocaust ni seperti contohnya, kita tengok kemodenan Holocaust ni contohnya kemodenan dari segi teknologi. Okey, dulu bila contohnya seperti dahulu bila kita masuk ke kedai-kedai ataupun kedai-kedai 24 jam seperti 7-Eleven, kita tak nampak yang ada CCTV, kamera litar untuk mengawasi tempat tersebut. Tapi dengan hasil pemikiran modernisme dan juga berdasarkan konsep kemodenan dan Holocaust, mereka dapat mencipta kamera litar CCTV, kamera litar tertutup untuk mengawasi dan menggantikan manusia untuk mengawasi kawasan tersebut. Okey, yang seterusnya ialah kemodenan projek yang belum selesai, dan akhir sekali ialah maklumat dan masyarakat rangkaian. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada pasca modernisme. Okey, sebenarnya modernisme ini dia ada 3 turutan. Yang pertamanya ialah modernisme, yang keduanya ialah pasca modernisme, dan yang ketiga sekali yang akhir sekali ialah postmodernisme. Okey, jadi kita menjawab persoalan dalam soalan final assessment. Jadi kita ambil dua tahap, iaitu modernisme dan juga pasca modernisme. Okey, kita masuk seterusnya ialah pasca modernisme. Apa itu pasca modernisme? Pasca modernisme ni ialah satu pemikiran permodenan yang lahir pada abad ke-18 juga. Dan apabila pasca modernisme ni lahir apabila ramainya ahli pemikir dan disertakan dengan kemajuan pada waktu itu. Jadi kita boleh simpulkan di sini, pasca modernisme ini berlaku kerana akibat terlahirnya ramai ahli-ahli pemikir yang berfikiran logik, kerana modernisme bertunjangkan akal fikiran. Jadi apabila lahirnya ramai ahli pemikir, jadi mereka boleh berfikir dengan lebih baik dan mengikut arus pemodenan, apa yang sesuai, apa yang tidak sesuai pada zaman itu. Okey, pemikiran modernisme dianggap sudah tidak sesuai pada masa itu. Ini jadi kerana pemikiran modernisme pada ketika itu telah pun tidak sesuai ataupun tidak menepati apa yang diinginkan oleh masyarakat pada waktu itu. Jadi ahli-ahli pemikir yang telah lahir ini berfikir bagaimana untuk memastikan pemikiran-pemikiran rakyat ataupun masyarakat pada waktu itu selaras dengan arus kemodenan yang semakin moden pada ketika itu. Okey, jadi banyak pemikiran yang muncul seperti humanisme, pragmatisme dan juga endonisme. Pemikiran antara pemikiran yang terhasil lah. Jadi perkembangan kemodenan ataupun perkembangan kepada modernisme ini terlahirnya pasca modernisme. Okey, seterusnya kita masuk kepada konsep pasca modernisme. Apa itu konsep pasca modernisme? Okey, konsep pasca modernisme ni dia ada 3. Yang pertamanya ialah kepercayaan bahawa modernisme telah berakhir. Okey, modernisme yang sebelum ini yang dianggap moden telah pun dipercayai bahawa modernisme itu telah berakhir dan tidak lagi sesuai dengan arus kemodenan pada waktu itu.
Okey, yang keduanya ialah berkaitan dengan dunia budaya, iaitu memegang kepada produk yang lama perlu digantikan dengan baru. Okey, sebagai contoh, kalau kita dapat lihat pada zaman dahulu dengan zaman sekarang, perbezaannya ialah, contoh yang paling senang saya bagi ialah contohnya wang duit. Okey, pada zaman dulu mungkin masyarakat zaman dulu menggunakan duit ataupun mereka menggunakan sistem barter untuk membeli sesuatu. Sistem barter itu merupakan satu sistem penukaran. Okey, ataupun pada zaman dulu mereka menggunakan duit daripada perak, duit dahulu. Jadi tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Tidak menepati ciri-ciri pada zaman sekarang. Jadi hasil pemikiran pasca modernisme itu, mereka ataupun masyarakat sekarang menggunakan wang untuk dijadikan sebagai bahan ataupun alat penukaran. Okey, yang seterusnya ialah teori sosial pasca modernisme dan juga perbezaan sosial modernisme. Ini ialah satu perbezaan sosial pasca modernisme dan juga di antara perbezaan sosial antara pasca modernisme dan juga modernisme. Seterusnya ialah epistemologi pasca modernisme. Okey, sebelum ni modernisme biasa, ada juga epistemologi. Jadi bila kita masuk kepada pasca modernisme juga ada epistemologinya. Okey, apa itu epistemologi pasca modernisme? Okey, epistemologi pasca modernisme ini menolak kebenaran sebagai objek kekal dan tidak berubah. Pasca modernisme ini menolak 100% yang itu objek kekal dan tidak berubah. Dan seterusnya, pasca modernisme ini juga merujuk kepada masa bersejarah yang umumnya dilihat mengikut modernisme, tetapi ianya lebih kepada produk budaya, contohnya dalam bidang seni dan juga perfilman. Di sini saya masukkan beberapa contoh perbezaan atau perbandingan antara teori modernisme dan juga pasca modernisme. Okay, jadi saya baca dahulu teori modernisme. Yang pertamanya ialah mengikut idea metanaratif. Yang keduanya ialah bersifat kapitalisme. Yang ketiganya ia juga bersifat industrialism. Dan seterusnya ialah berkemampuan untuk mengatasi kegiatan rakyat dan juga kekuatan tentera. Okey, seterusnya menerima pandangan konsep seperti kapitalisme kerana ia bersifat kapitalisme. Seterusnya ialah mereka berpegang pada tujuan pencerahan, dan akhir sekali mereka tidak akan membuat analisis kritis kerana mereka tahu mereka tidak akan menerima kata-kata kesastraan mereka. Okey, jadi kita masuk pada pasca modernisme pula. Mereka menolak teori metanaratif. Mereka juga mempunyai satu zaman sejarah baru. Seterusnya mereka mempunyai produk budaya baru. Seterusnya jenis teori atau cara berfikir yang berbeza. Seterusnya kehidupan sosial yang baru. Okay, jadi seterusnya mereka mustahil untuk mewujudkan pengetahuan yang sistematik, berkorban pencerahan, dan pemikir akan dianggap kaya pemikir sastra, dan juga akhir sekali argumen mengorbankan segala logik. Jadi di sini refleksi yang boleh saya buat, refleksi peribadi yang boleh saya buat daripada video yang saya buat kali ini, iaitu di antara perbandingan pasca teori modernisme dan juga pasca modernisme. Refleksi yang boleh saya buat adalah, yang pertamanya ialah apabila kita kaitkan di antara modernisme dan juga pasca modernisme ini, kita dapat lihat modernisme dan juga pasca modernisme ini bertujuan untuk memastikan masyarakat pada ketika itu berfikiran lebih moden dan mengikut aras kemodenan pada waktu ketika itu, selaras dengan arus kemodenan ketika itu. Jadi di sini kita boleh ambil sebagai satu iktibar bahawa pada zaman dahulu juga orang telah berfikir bagaimana kita untuk meningkatkan atau memperbaiki gaya kehidupan kita. Jadi mengapa tidak kita pada waktu sekarang berfikir dengan lebih baik dan lebih matang bagaimana kita untuk lebih berada dalam keadaan yang lebih baik dan dalam kehidupan yang lebih baik pada zaman sekarang yang lebih kepada arus kemodenan yang lebih tinggi daripada zaman dahulu. Jadi itu merupakan satu-satu refleksi yang saya boleh buat daripada video yang telah saya pelajari. Sekian, terima kasih.